Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Sebuah kes kematian telah menggemparkan media sosial pada 12 April 2023 apabila seorang ibu yang masih dalam tempoh berpantang ditemui mati dengan pisau tertusuk di lehernya di dalam bilik rumahnya di Kampung Beris, Pancur, Kelantan. Menurut laporan berita, wanita berumur 35 tahun itu ditemui berlumuran darah dengan pisau masih tertusuk di lehernya sekitar jam 6 petang. Insiden berkenaan disedari adik mangsa Wan Muhammad Nasir Wan Mahadi sejurus dia memanjat dan melihat wanita berkenaan dalam biliknya yang dikunci dari dalam. Pada waktu kejadian, ahli keluarga mangsa berada di rumah dan ibu mangsa ketika itu sedang menjaga anak mangsa yang baru berusia 36 hari dan 3 lagi anak mangsa turut berada di rumah itu. Mangsa mempunyai 4 orang anak dan suaminya ketika itu sedang bekerja di Kedah. Mangsa dikatakan tinggal di Kedah namun berada di kampung untuk menghabiskan tempoh berpantang selepas melahirkan anak. Sebelum tragedi ini berlaku, mangsa dikatakan sempat menelefon suaminya dan mereka sempat berbual sebelum keluarganya menyedari ada sesuatu yang buruk telah berlaku. Lalu apa yang telah terjadi? Ini adalah kisahnya. Pada pagi hari kejadian, mangsa yang merupakan seorang suri rumah sempat membuat pemeriksaan kesihatan di Hospital Universiti Sains Malaysia, Kubang Krian kerana selepas melahirkan anak keempatnya, mangsa banyak mengadu sakit di bahagian perut. Oleh itu, doktor ada menasihatkan mangsa untuk mengambil ubat dan sejak pulang dari hospital, keluarga mangsa melihatnya seperti berada di dalam keadaan tertekan tetapi tidak menceritakan apa yang telah berlaku. Ibu mangsa memberitahu bahawa mangsa tidak mengalami sebarang masalah kesihatan selepas bersalin selain mangsa mengadu sakit di bahagian perutnya. Sebelum kejadian itu berlaku, mangsa sempat menelefon suaminya yang bertugas di Kedah selepas meminta ibunya menjaga bayinya dan kemudian masuk ke dalam bilik tidur. Namun, ibu mangsa sempat melihat mangsa ke dapur sebelum memasuki bilik sekitar jam 4 petang tetapi tidak mengesyaki sesuatu yang pelik. Selepas bercakap dengan suaminya, mangsa tiba-tiba senyap. Disebabkan mangsa berada terlalu lama di dalam biliknya, ibunya cuba membuka pintu bilik mangsa namun didapati telah berkunci dari dalam. Hairan dengan situasi itu, ibu mangsa kemudian meminta anak bongsunya mengintai ke dalam bilik menggunakan tangga untuk memeriksa keadaan mangsa kerana bimbangkan keselamatannya. Jam pada waktu itu kira-kira pukul 5 petang. Sejurus memanjat dan melihat di dalam bilik mangsa, Wan Muhammad Nasir Wan Mahadi terkejut melihat kakaknya berada dalam keadaan berlumuran darah. Tanpa membuang masa, dia lekas turun dari tangga dan berusaha untuk memecahkan pintu bilik kakaknya itu. Beberapa kali percubaan untuk memecahkan pintu dilakukan dan setelah pintu berjaya dipecahkan, Wan Muhammad Nasir memberitahu dia sendiri yang mencabut pisau sepanjang 16 cm dari leher kakaknya sebelum menghubungi klinik kesihatan Beris. Ibu mangsa berkata dia melihat anaknya masih bernyawa sebelum anak bongsunya mencabut pisau berkenaan dan meminta ahli keluarga membawa mangsa ke klinik kesihatan Beris, Pancur. Kebetulan pula kereta peronda polis lalu di hadapan rumah ketika itu. Namun mangsa dipercayai meninggal dunia di klinik berkenaan ketika mendapatkan rawatan. Kejadian telah dilaporkan kepada pihak polis dan polis serta-merta ke tempat kejadian untuk membuat siasatan. Mangsa kemudian dihantar ke unit forensik Hospital Raja Perempuan Zainab II, Kota Baru untuk proses bedah siasat. Ketua Polis Daerah Bacok Superintendent Muhammad Ismail Jamaluddin mengesahkan kejadian berkenaan dan pada waktu itu siasatan masih lagi dijalankan dan beliau sendiri telah pergi ke lokasi kejadian. Hasil siasatan mendapati mangsa dipercayai mengambil pisau di stor luar rumah dan masuk ke bilik tidur sebelum mengunci diri. Ismail berkata pihak polis turut menasihatkan orang awam yang mempunyai ahli keluarga yang mengalami tekanan perasaan untuk mendapatkan bantuan polis atau pihak bertanggungjawab bagi mengelakkan kejadian tidak diingini berlaku. Manakala suami mangsa turut terkejut dengan kejadian ngeri itu berikutan, mereka baru sahaja selesai bercakap di telefon. Ibu mangsa terpaksa membiarkan menantunya bercakap dengan doktor untuk mengesahkan yang isterinya sudah meninggal dunia kerana dia tidak percaya. Pada keesokannya, polis mengklasifikasikan kematian mangsa sebagai kematian mengejut. Hasil siasatan polis di tempat kejadian mendapati tiada sebarang unsur jenayah yang terkesan dan hasil bedah siasat mendapati punca kematian adalah disebabkan oleh pendarahan yang teruk.
Kematian mangsa secara tidak langsung dikaitkan dengan emosi ataupun tekanan perasaan semasa berpantang selepas melahirkan anak adalah satu fasa yang sangat penting yang perlu dilalui ibu untuk kembali pulih. Pastinya di dalam tempoh ini pelbagai cabaran yang perlu dihadapi dari segi fizikal dan mental. Selepas 9 bulan mengandung dan menghadapi pelbagai perubahan hormon, tempoh berpantang amat diperlukan untuk memastikan keseimbangan hormon yang stabil dan emosi yang tenang. Suami atau orang di sekeliling antara individu yang paling penting dalam membantu mengawal emosi ibu yang berpantang. Sebenarnya menahan perasaan hanya akan memanjangkan kemurungan. Apabila ibu berkongsi apa yang dirasakan, maka rasa tekanan akan berkurang. Oleh itu, sokongan daripada orang di sekeliling amat diperlukan untuk menenangkan emosi ibu yang pada masa sama perlu menguruskan bayi yang baru dilahirkan. Tingkatkan kesedaran tentang betapa pentingnya emosi ibu berpantang ini perlu dijaga supaya kejadian sebegini tidak lagi terjadi di masa hadapan. Sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah kepada mangsa. Semoga rohnya dicucuri rahmat dan dimasukkan ke dalam golongan hamba-Nya yang beriman. Sekian.